Subhanallah. Aduh. Nampak saya dah macam acam dah. Saya pun dah santai diri saya dah. 0.03 per 0.089 tu adalah kos Sekejap. 0.03 plus sin. Saya rasa kat sin kot saya rasa. Nadira sin Nadira. Yang 0.03 over 0.089. Yang tu cos. Betul lah kos sin. 0.03 sin. 0.03 over 0.089. Sin kan? Sin. Sebab dia ambil yang pertentangan ni. Kan? Hmm. Saya rasa yang tu adalah positif. Yang cos adalah negatif. Ini positif. Yang cos tu adalah negatif. Tidak, bukan, ini salah dia. Ini yang ini Y component. Y component kamu tengok momen dekat mana momen dekat D. Blue kat bawah ni. Blue kat bawah ni. Momen dekat D yang ini. Okey. Untuk Y component dia clockwise, jadi negatif. Sebab apa kita pakai yang 0.3 ni? Betul dah, sekejap. Dia bukan salah kat situ. Ya, macam orang nak masuk. Siapa nak masuk? Okay, dia bukan salah kat situ. Situ tak ada salah. Saya pun tak tahu. Bukan saya tak tahu, bukan. Maksud saya punya silap tu adalah silap yang dekat FBD. Tapi information, ada satu silap information. Alamak, dia cakap pula, bagi hint dah pula. Aduh. Boleh try, dah terbagi hint dah. Saya dah terbagi hint dah. Bukan, kat sini tak silap kat sini AC ni memang betul. Ni saya terkeluar, apa dia hint dia tadi? Apa cerita? Salah kira Tak, dia bukan salah kira. Dia ada salah information termasuk. Ada siapa-siapa nak try? Nadira nak try? Kaki sejuk dapat duit. Kaki sejuk? Kaki sejuk sebab nak dapat duit. Debar-debar Korang ni, ya Allah. Hai, baru berapa ringgit je. Baru dah sampai kaki sejuk. Belum kata-kata saya bagi sekian-sekian kan. Ada tak? Nampak sekejap je mana kita hari tu kita kira. India apa Mida? Hint dia ada silap dekat FBD, information sedikit dekat FBD. Ada silap sikit. Tapi information tu bukan dari segi forces dia. Ada sikit. Itu dah hint dah. Kita hari tu kita selesaikan daripada mana yang nak? Forces 300 tu sepatutnya negatif. Mana yang mana? Kita pun dah pening dah ni gambar dia ni. Sekejap. Saya nak ikut flow balik. Okey. Hari tu kita ambil yang atas. Kita selesaikan yang atas. A, B. Kita selesaikan ni dulu. Kita buat yang AB. Okey, dapat AC. Lepas dapat AC. Oh tak, kita buat dekat momen dekat D untuk dapat AC. Dah dapat AC, kita masuk dekat momen B untuk dapatkan E. Okey, dapatlah E 844.5.45. Ini memang jawapan dia yang sebenar ya. Saya dah double check balik. Dua-dua dapat jawapan yang sama, 8445.45. Maksudnya there's something wrong dekat sebelah sini. Apa dia yang salah? Maksudnya dekat momen D tu lah salah? No, momen D tu tak salah. Momen D tu tak salah. Oh, ke AC. Kan saya kata yang jawapan yang betul ni memang 8445.45. Kita ambil yang bahagian atas, yang atas mana kita ambil bahagian yang atas kan? Ya, apa dia? Dekat guna FX sama dengan kosong tu kan, DX tu dapat positif kan? Member apa ni? Member C? Yang FX dengan FY tu. CD mana sekejap? CD. Mana member CD ni? Okey, CD.
FX dengan FY. Okay, apa memang kalau lajak, mana lagi lajak tadi dia. FX dengan FY. Sekejap benar. Salah lagi. Salah. Yang mana satu ni? Yang ni mana? Okay, apa dia? DY dia memang betul, tak ada masalah. DS dia positif. DX ni pun memang betul. Tak, AC itu positif. AC positif. Betul lah, ni nak buat AC positif. Negatif positif lah. Sekejap. Aduh, apa ni? Susah gila. Apa ni? Saya boleh kata dekat gambar FPD information ada sikit je salah. FBD mana? CD BD. Sebab kan jawapan dia, saya kata DY, DX ni saya check betul dah. Betul, memang tak salah. So ada something wrong kenapa jawapan dia kat sini. Bukan 7, 2, 3, 8. Jawapan dia 8, 4, 5. 8, 4, apa tu? 8, 4 something. Apa tu? 8, 4, 4, 5. 8, 4, 45.45. Cepat. Boleh up nombor kat saya. Sekejap, saya nak copy soalan lain bagi kamu. Sementara tu saya nak copy soalan lain ya. Bagi kamu. So fikir sementara saya mengcopy soalan. Dekat slide ni je dah ada jawapan. Medium, DY dia salah. Tak tambah DX. Tak tambah DX. Kenapa tak tambah DX? Ni DX ada. Oh, DX ke depan. Aduh. Medium yang dia punya tinggi tu berapa Medium? DY dia 0.36 tu DY dia 0. DY 0.36. Ya ke? Ya ke pula? Aku yang jawab. Okay, saya tunjuk balik gambar. Ni kalau dah bagi hint dah ni, aku tak tahulah siapa cepat dia dapat lah. DY dengan DX dia terbalik. Apa yang terbalik? Tak ada terbalik lah. Tak terbalik. Tengok gambar tu. Alah, gambar hilang. Gambar original. Sebentar saya nak copy ni. Fikir dulu. Dah betul-betul ni. Saya copy dulu soalan. Saya nak copy soalan lain ni. Saya tak tahulah. Saya tepu ni. Saya risau ni. Saya takut hari ni pun ada. Untunglah korang asyik silap je saya buat. Dapat detect silapan. Dapat. Tak apa, nanti Madam, hari ni kalau silap, Madam detect, esok bagi duit lagi. Itulah. Untunglah kumpulan B. Kumpulan A tak ada pun. Tak buat silap lah pada. Masa kamu fikir semalam kelas petang, saya dah exhausted dah pun. Pagi tu saya dah ada ni. Lepas tu kelas 2 jam lah. Sama lah kelas A. BD ni lah salah. Apa dia? Apa yang salah? Madam cakap ke BD ni lah salah. BD. Yes. Tu dah memang habis in lah. Ini siapa cepat dia dapat je, itu je. Nak tunjukkan kesilapan kecil yang menyebabkan. Panjang dia ke Madam salah. Panjang dia berapa? Yang 0.036 tu. 0.06 apa? 0.036 tu dia kan dekat 40. Dia bukan 0. B dengan D tak? B dengan D, tolak B dengan D. Bukan 6. 6 je kau. Apa ni? Bukan 6 kejap. 6 apa benda ni? Dia 2 bagi siapa? Nadira yang cakap tadi. Nadira yang cakap. Okey, Nadira cakap apa tadi? Apa yang bukan 6 dekat BD tu? Bukan 6. BD, apa yang bukan 6? 0.006 ni bukan? Betul. Apa tu? Kenapa DY?
Bukan Apa dy dia 0.036 ke? DY, apa tu DY 0.036 tu apa? Apa DY tu? 0.036 tu boleh tak bagi dengan detail apa dia? 0.036 tu apa? dy tu darat dengan direction dia 0.036, dx tu darat dengan direction dia 0.06. dx darat dengan 0.06 salah. Kalau dx tak salah pun. Okay, kat sini gambar dia. Okay. dx tak darat dengan 0.06. dx memang kena darab dengan 0.36 sebabnya kamu tengok ketinggian kan bentuk ni. Sebab ini point B, ini point B, ini dx. Jadi mestilah tinggi dia which is 0.036. Ini dx. 0.036 betul dah. dy pakai 0.06 betul dah. Aku dah tak tahu lah kalau korang ni tak dapat juga hari ni aku dah memang nak bagi duit mudah ni ha. Habis dah. Itu tak boleh nak buat lagi dah. Itu dah kira habis him dah. Direction ke? Tak nampak slide. Tak nampak slide Tak dia. Tak nampak slide? Hitam. Tak nampak? Ya, baru nampak. Oh, kau tak tadi dia apa? Dia jadi hitam. lain? Dia hitam. Oh iya ke? Kalau macam ni hitam? Azab, sekarang tak hitam. Hitam putih lah pula. Habis dah ni lah? Direction dy dengan dx madam? Betul dah. Kalau saya cakap. Madam. Okay, apa? Madam. dy dia negatif. dy tak ada salah pun. Yelah dy ke bawah. dy dia sepatutnya ke atas. dy kan positif kan kamu kira ni. Okey, Tapi jadi madam tulis ke bawah. Okay. Apa pula? Memanglah. Dia jadi tambah. Apa ke bawah? Sekejap. Yang kamu tengok ni, BD dy ni memang saya buat ke bawah. Tapi kalau you refer member yang lagi satu, ini ke atas. Itu je. Ni tetap ke bawah. Konsisten je saya buat. dy dia memang kamu dapat ini yang kita buat dekat CD. Okay, kita buat ke atas. Dia memang dapat positif. Jadi dy ni untuk yang member ni memang ke bawah. Itu je. Ini jadi positif sebab dia counterclockwise. Positif dy. Aish. Cepat ni. Habis 20 minit ke tak sempat nak buat soalan lain. Kena simpan dulu. Nak simpan lagi. E tu memang negatif kan sebab dia clockwise. Apa dia? Jangan rigidkan. Tengok dia something wrong dekat FBD sahaja. Something wrong dekat FBD tu. Sikit je kesilapan je. Okay. E kan patutnya anak panah naik atas ke? No, it's not. No. Aku dah cakap tadi, salah. Macam orang je. Saya rasa macam ni dua orang je. Yang lain duk fikir mana ni, yang mana ni. Okay. Saya pun tak habis lagi nak tampal satu lagi gambar baru nak bagi ni. PK dekat slide tu je dia punya ni. Madam, maksudnya dx tu dia sepatutnya ke kanan. Tak ada dx, tak ada dy, tak ada. There's nothing wrong with the dy and also dx. Aku dah keluar dah. Benda-benda tak betul saya dah keluar dah. Apa yang salah ni? Okay, saya nak letak new slide soalan dah. Mana save? Entahlah. Mana save ni? Dah. Saya nak buka slide baru. Nak tunjuk soalan. Untuk yang lain. Jom. Saya rasa macam dah dapat ni. Dah dapat. Habis setengah jam lah. Tadi buat free body diagram BD tu kan? Sikit je silap je. Saya bagi, okay. Dia macam ni. Sebab tu tadi saya tunjuk. Okay, you tengok slide ni. Tengok balik gambar dia dekat sini. Ada something yang saya tersalah.
Ni bukan. Oh Tengok maksudnya ni dengan slide tadi tu lain lah. Sama je Oh. kalau kamu tengok sama. Saya copy sama tapi maksudnya di X, di Y ni semua arrow dia ni betul sama. Tapi tengok balik. Tengok fokus dekat BD. Dah aku dah tak larat dah ni macam mana ni. Saya pun dah tak betul dah ni Yang jarak D ke E tu 0.036. Ya, betul. Hah? Ya, betul. Itulah kesalahan saya. Jazlan je. Lah korang ni. Korang nak bagi Jazlan aja. Abang Jazlan nombor masih sama. Ada, tak apalah. Aduh. Tak tahu, Nur ada cakap ke? Nadine ada cakap ke? Tak apa. Kalau dia cakap apa tadi, bagilah kat dia. Tak payah. You ada cakap ke tadi? Tak ada. Jangan tipu, nanti ilmu tak berkat. Tak bagi je. Tak apa, nak bagi nombor dekat saya pun boleh bagi juga. Bagi juga saya. Saya pun dapat setuju jangan bagi tahu macam tu je. Okay, you see that kesilapan dia menyebabkan ini sepatutnya 0.036. Saya salah copy. Ini kan ini jarak atas ni tapi from here to here is 0. Supposedly I need to put this one berapa tadi? Sekejap. Berapa dia punya gambar ni tadi? 0. Kejap. Daripada, sepatutnya jarak dia ni E ke D, betul dah 0.042. Mana yang saya perasan ni? PD, sekejap. Dia something kan ni, semalam saya dah kira dah, 0.36 tu. Betul lah sebab kita ambil daripada moment B kan? Jadi kita punya E ini betul 0.36 sebab kita macam ingat kan ambil daripada D. Okay, ini 0.36, ini 0.006. Jadi total semua 42. Total semua 42. Patutnya ini pakai 0.036. Dia bukan pakai 42. 42 tu total daripada E ke D. Tapi kita ambil momen dekat B kan? Jadi ini sepatutnya 0.036. Total semua adalah 0.036 campur 0.06. Total semua ni 0.042. Okay, from D to E adalah 0.42. Daripada B Bangkok ni ke E adalah 0.036 because we find moment dekat point B. Jadi kita kena ambil 0.036 bukan ambil 0.042. Saya tersilap transfer information. So ini patutnya 0.036. Okay, jadi ini pun sepatutnya 0.036. Kalau you kira balik 0.036 you akan dapatlah 8445.45. Salah tu saja. Taja tu pun efek dia besar lah. Siapa yang ambil jalan bawah lah. Kalau siapa yang ambil jalan atas, dia dah dapat dah jawapan tadi. Tak ada silap sebab gambar tak ada silap. Okay. Nanti Nat bagilah juga. Tak apa, bagi je. Effort to try. Okay, boleh. Dah puas hati. Yang lain, senyap je. Saya pun confused. Saya macam 2 orang dia ada dalam kelas saya. Tak ada. Semalam siapa lagi seorang tu? Tak ada dah tak ada suara dah hari ni. Nampak tak? Faham tak kenapa tadi silap dia kat mana? Nampak tak silap dia kat mana tadi? Ada orang message ke? Oh tak ada. Okay. Nampak ke? Tak ada orang respon dah. Nampak. Dah dapat duit semua senyap. dah betul senyap pula. Betul lah. Sikit. Apa lah. Alright. So, let's see. Apa ni, mana saya present kat sini. Tak apalah, kita try buat mana yang ni lah. Saya pun. Wih, apa ni Zat? Aduh. Okay, tengok ni.
Alright, nampak ke gambar dia? So kita ada symmetrical coil. Okay, support with the coil which has a mass of 800 kg. Alhamdulillah, at center of mass at G. Determine the horizontal and vertical component of force, the linkage at Z on plate D, E, I, G, H at point D and E. Okay, the coil exerts only vertical reaction at K and L. Faham ke apa soalan ni cakap? Faham ke? Did you understand what the question said? What the question trying to say? Apa sebenarnya dia nak cari ni? FH dengan FY. Untuk? Force linkage. Is it dekat DEIGH? D, E. Tapi dia nak D dengan E dan juga dia nak vertical reaction. Maksudnya sekarang ni dekat K dengan L, dia dah highlight ni, kita cuma ada vertical reaction saja. Maksudnya dia cuma angkat benda ni kan kita bawa dia ke atas lah. So jadi dia akan force to support yang inilah. Okay. So macam mana kita nak start ni? Kita nak start macam mana ni? Cepat. Macam mana ni? Start dengan apa? Okay, symmetrical kan? Identical kan? Jadi maksudnya kalau kita selesaikan, kita cuma perlu selesaikan satu side sajalah. Sebab benda tu sama. Maksudnya apa yang ada dekat force D is actually equal to J. Apa yang ada dekat E akan sama dengan I. Apa yang ada dekat C akan sama dekat yang unknown ni lah. Sebab tu dia label this side saja. Yang mana penting saja dia highlight kan. Okay, so kita nak start dengan apa mula-mula, nak buat apa ni? Mula-mula nak buat apa ni? So what you need to do first? Kena dismember. Okay, dismembers. Lepas tu? Lepas tu Tu force member. Ada tak tu force member? Macam tak ada je. Oh, saya kena ambil bantal ni. Lama sangat tunggu ni. tak tahu habis tu. Tu first member. Lepas tu student saya senyap, saya pun senyap. Lalas habis masa madam dah tunggu kat kamu tak senyap. Okay, two force ni. Mana ni two force? Two force member kat mana ni? Give me two force member. Two force, I think kita cuma dapat lukis-lukis je hari ni. Tu Satu force jam. member saya rasa dekat ACE. Apa dia? ACE ke? Apa CE? ACE punya punya body diagram. Salah. 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 Dan Kejam je medium. Sekejap. Saya dah ambil bantal dah ni lah. You all pun boleh ambil bantal lah. Lama sangat tunggu ni lah. Yang lain lah. Alah. Yang lain tak ada. It's like two of you. Lepas tu semalam ada seorang bersuara. Zaim mana Zaim? Lepas tu pun dia senyap. Izzat kata DBK. Oh, Izzat ni dia senyap je. Kan saya boleh tulis dekat chat punya ni. Saya tak perasan kalau dekat chat. DBK. Saya tolong. Dia kata DBK. DBK. Salah. Mana pula? Itu belum saya tanya ada berapa member keseluruhan ni. Ada berapa member ni keseluruhan ni? Ada berapa member ni? Banyak member nak lukis ni tapi Ada 10 member ni dah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey, boleh lah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10 member. Okey, blok ni kita tak payah consider lah, tak apa. Blok ni tak payah consider. Tu force. CF. CF yang tengah-tengah tu. C
CF. Okay, betul. CF dia dapat CF, maksudnya yang ni two force jugalah. Tak tahulah apa ni, dia tak buat label. Tapi FI FI kat sini. bukan, yang bawah tu, yang singit. Ikutlah mana-mana. Yang mana? Tak tahulah. Ni. Tahu. Kira kata kita put label sendiri sebab dia tak put label kan. Kat sini dia tak put label kan. C, F, F, I, J, K. K ada L, M. Okay, kita letak sini M. Okay, supaya kamu senang sikit nak tengok. N, M, N. Ni kita letaklah O, P. P. Okay, boleh lah. Alright. Okay, so identically we can say that identical inilah FM ni pun sama jugalah sebab dia sama macam CF. So FM. Okay, lagi? Habis dah? BD tu? BD betul, BD. Alright. Kita tak payah tengok semua lah, kita tengok satu side je. So kita tengok, maksudnya sama lah identical kat sini kan. Jadi kita tampak BD. Basically sebab CF. Okay. So kita ada ni lah. Dia punya two force member. Sebab kita nak sekarang ni nak selesaikan dekat DEIJH tau. Salah. Apa dia nak? Point D dengan E. Okay. So dia nak D dengan E. Dia nak kat sini. Dua ni. Jadi kita ambil satu side ni lah. Kita ambil satu side ni. Kita tengok side ni. So macam mana? Maksudnya saya tak akan lukis semua lah. Okay, sekarang ni kata macam kita konon dah pandai lah. Dah pandai dah pun. Memang insyaAllah pandai dah. Okay. So kita tengok. Maksudnya kita tak perlu lukis semua FBD lah banyak-banyak. Banyak ni nak lukis. Penat weh. Okay, kita tengok kat sini. D dengan E kan? Okay, D dengan E. Okay, apa maklumat yang kita ada? Kita ada 800 kg. 800 kg ni duduk mana? Duduk dekat mass. Dia kata benda ni ada kat mana nak letak? Dekat center of mass SG. Dekat sini lah. Dekat sini. Tak ada 800 times 9.18. Jangan lupa lah convertkan dia kepada Newton. Okay, kita ada kat sini. So macam mana daripada 800 ini nak kita transferkan ke this one? Macam mana? So apa yang terlibat? Apa member yang terlibat dalam calculation kamu nanti? Apa member yang terlibat dalam calculation kamu? Apa member yang terlibat untuk kita kira? Okay, so daripada sini, daripada 800 ni nak pergi ke D dengan E ni. So apa member yang terlibat ada K sekali, K. So, maksudnya gambar mana yang patut kita lukis? Yang belah kiri tu yang Bagi label. ACE tu? ACE betul. Dengan BD. BD saja. Okey, macam mana kamu? Dengan BK sekali lah. Maksudnya, so kita akan, satu lagi kita akan start daripada sini ni. Sebab ini information dia. Maksudnya blok ni pun, benda ni pun kamu kena lukis dia punya FBD dia. So you have to draw the FBD. And then this one, BK. And then pergi ke sini. Tapi sebab BD ni kita dah tahu dah, it's a two force member. Jadi once you get B, automatically you akan dapat D. Okay, cuma yang ni je kita tak boleh nak buat. Okay, so jadi itulah caranya kita kena lukis dulu KGL ni, blok ni. Sebab apa? Sebab kita nak relatekan 800 ni dengan K. Maksudnya kita akan dapat K dan L dahululah. Macam mana kita nak lukis? Macam mana kita nak lukis? Nak lukis dia macam mana? Oh, dia tak boleh copy dah. Okay, tak boleh copy.
Boleh copy. Okay, yang transfer ni pening kepala. Sekejap lagi. Okay. Kita lukis dulu part dia ni. Kan macam ni. Okay. Ini berapa? 809.81. Okay. Sekarang kalau kamu nak lukis, maksudnya kita kena, kalau sebelum ni kita macam lukis je lah semua FBD, tapi kali ni kita ambil approach dan kita kena pakai macam mana kita nak sambung dia. So member mana yang terlibat, macam ni kita nak relatekan 800 ni dengan DE. So kita dah nampak lah, this are the member that we need to draw the FBD. So start kita ada kat sini. Okay, kan you angkat kan dia punya part ni kan. Okay, jadi dekat member, sebab dia kata K dan L dia ada vertical force sahaja. Jadi force dia ke atas. Sini K, sini L. Apa kita ada dimension dia? K. Okay, tak apa. Sebab kita tahu kalau mass ni dia akan letak dekat center dia kan. So maksudnya panjang ni kita akan bagi 2 lah. So kita akan dapat nilai yang maksudnya 800 ni. Tak ada bagi. Tapi kita tahu yang ini kita akan dapat, sebab distance nanti kita akan eliminate. Kita boleh eliminate kalau kata kita ambil moment, contoh kita ambil moment dekat K. Kita boleh dapatkan L. Distance tu kita akan ambil kita ambil nilai unknown tu, tak apa nanti bila kita selesaikan dia tu, nanti X tu akan terhapus pun. So apa yang kamu akan dapat adalah nanti you punya 800 darab 9.81 tu akan dibahagi 2 lah. So nilai K tu kamu akan dapat separuh lah. Berapa? Kalau 800 darab 9.81 berapa Newton? 7848 Newton. 7.848 Newton. Jadi yang ini separuh lah. K akan dapat, sebab ini distance dia sama, sebab dia dah kata dia duduk kat center. So separuh-separuh lah. Jadi kamu bahagikan 2 lah. Ni boleh, kita boleh buat macam ni. So kita akan dapat 7848 bagi 2 berapa? 3924. Okay, K dia 3924. Ini pun L dia 3924 lah. Okay, tapi kamu bolehlah tulis nak pakai moment ke ataupun you nak pakai equation apa, nak pakai value kita senang ambil moment lah. Okay, moment boleh write the equation. Ambillah moment dekat L ke, moment dekat K ke. Tapi distance tu you masukkan, sebab kita tahu distance tu kita boleh eliminate kan, sebab kita nak dapatkan force dia saja. So dia akan jadi nanti 7848 tu akan dibagi 2 lah. Okay, saya shortcut je ni sebab saya rasa kita memang sempat melukis saja, tak sempat nak kira. Okay, harap saya dalam keadaan yang okay lah. Kan tersalah pula tersalah lukis bahaya. Salah masuk information pun bahaya. Okay, lepas kita dah buat K ni, nilai yang part bawah ni. Okay, sekarang kita nak draw member ABK. ABK ni. So kita nak draw member ABK. Member ABK. So macam mana tadi dia sengit sikit ke bawah ya. Okay. Gitu ke? Member ABK macam tu lah. Oh ada distance 50 kecil situ Kena be careful tu. So sini ada jarak 50 mm. Okay, terkopi salah. Kang nah 50 mm. Lagi apa lagi? Kita ada apa? Kita ada point A, point B. Jarak daripada A ke B is 100 mm. So lah comelnya saya buat ya. Patutnya kena buat besar sikit lah. So sini 100 mm. Okay. Jarak ni pun daripada sini ke sini adalah 100 mm.
Okay, so this is B, this is A. B, A and then adalah K. Okay, ini force dia macam mana? Force dia akan jadi okay, macam tu. Lepas tu sebab dia berlawanan lah. Sebab ni kita angkat. Okay, jadi benda tu dia part this one dia put force ke bawah lah macam ni. Okay. Dekat lagi pun ini memang ke atas lah kamu nampak sebab yang ni ke bawah. So to make it equilibrium obviously it will be upward and then ini akan couple dengan ini jadi ke bawah. So dekat B pin connector, kita dah kata BD adalah two force member. BD adalah two force member jadinya saya tak tulis kat sini So BD adalah two force member. So katalah kita buat macam ni. Okay, maksudnya saya dah tak mau lukis lagi lah member BD. Boleh kalau kamu nak ni, cuma sekarang ni katakan macam kata dah kita try buat cara macam dah pandai sikit lah macam tu. So BD. Okay, saya tak perlu lukis ni dah, saya buat je terus macam ni. Tapi saya tahu BD adalah two force member, so saya buat macam ni. Okay. Sepatutnya macam ni lah, tapi kita tak mau lukis dah. Maksud dalam kepala kita tu. Kalau you rasa tak confident then you lukis lah two force member tu, BD ni. Okay, the next one, apa lagi kita ada? Oh dekat A. Awak tak boleh gerak lah pula. Oh, dia berpusing. Tak boleh lah pula. Loading. Kalau loading dia duduk pusing tu macam mana nak buat? Saya dah try dah, lagipun saya punya keyboard ni dia ada problem sikit. Saya tak boleh nak try, nak tekan control, nak tekan button escape tu tak boleh. Kita kena tunggu sajalah. Boleh ke? Masya-Allah, Akbar. Awak dia jalan sendiri. Okay, macam-macam. Alright. So dekat A ni kita tahu member ACE is not two force member. Jadi kita tak boleh buat one arrow tu lah tak digalakkan lah sebab nanti kita akan pening kepala. Jadi kita kena buat macam ni lah. AY ni adalah AX. Okay. So cukup tak semua? Cukup dah. Ada 1, 2, 3. Dah letak tadi force dekat K. Dah letak cuma yang ini kita tak letak dia punya. Okay. Alright. Tak apa. Yang ini dia bagi sudut 45. Tapi kita tak pakai pun sudut tu untuk yang dekat A. Kita cuma pakai dia untuk yang B ni. So ini adalah 45 lah. 45. Right? 45. So ini kita biar je AY dengan AX macam tu. Tak apa. Okay. So bila kita dah lukis ni, dah lukis BD, lepas tu apa lagi? Okay, automatically tadi saya kata once you get B, you can get D. So D settle. So sekarang kita nak dapatkan untuk E. Untuk E, okay. Cuma kamu kena ingat soalan tu dia minta horizontal and vertical component dekat point D. Bermaksud yang kamu cari ni adalah resultant dia. Nanti lepas tu bila dah dapat BD ni, kamu kena cari komponen X and komponen Y dia lah. Okay, untuk yang E pula, because the E is linked with A, jadi kita kena draw member ACE lah. So member ACE, ini member BK. Member BAK, ABK pun boleh lah. Yang boleh tulis. Member ACE. Mana member ACE tadi? Dia ada macam ni. Okay. Lepas tu, okay, 30. Sini 30. Member CF adalah two force member. Jadi kita boleh buat macam ni lah. CF. Okay. This one, member dekat ACE ni ada point A dan juga point E.
So yang ini kalau kita dah buat AX dia ke kiri, this one AX dia ke kanan, AY dia ke atas, ini akan jadi ke bawah. This one kita buat EX. Tak kisahlah sebab dia first time kan. So semua nak buat ke bawah tak boleh lah pula. So kita buat EY dia ke atas. Okay, kita buat EY dia ke atas. So kita masukkanlah panjang dia ada bagi. Ada. Oh, so guna 45 ni nanti untuk kamu cari distance dia lah. Untuk cari distance tinggi dia. Sebab kalau kamu ambil moment dekat ni. Panjang dia dah bagi 400, 300. 400, 300 ya. So 400, 300. So yang ini 400. This one 300. Sebab tu kena lukis besar-besar sikit supaya boleh sumbat semua benda alahnya. Kalau tak macam ni lah serabut. Saya rasa saya buat dah besar dah tapi tak cukup besar lagi. So this is the angle, we know that yang ini adalah sudut dia adalah 45. Okay. So we have draw all the FBD that related to point E and also point D, and nampak tak flow dia macam mana saya ambil decision untuk lukis member-member tu. Sebab saya ambil decision daripada maklumat yang diberi ni, saya kata macam mana saya nak relatekan dekat point D dengan point E. So kita tengok member yang berdekatan dengan dia, apa yang sambung. Macam ni dia akan sambung dengan K ni. So dia dapat dekat B dan juga A. So B ni kita tahu tu first member, automatically kita akan tahu dekat D lah. Okay. Yang ini kita boleh linkkan dia dengan point E. So itulah cerita dia. So nanti bila kamu nak kira, kita nak start dekat mana? Of course kita akan start dekat FBD ni lah. Ini akan kita start. Kita dah dapat dah tadi 3924 Newton untuk K. Untuk L pun sama, 3924 Newton. So you boleh ambil moment dekat L ke ataupun moment dekat K ke. Boleh buatlah nanti. Okay. So lepas tu kita pindah nak mana? Nak pindah BD ke pindah member ACE? Of course lah. Kita tak boleh lompat ke ACE. Kita kena pakai member BD. Okay. So member BD. Okay. Ini kita dah dapat nilai 3924 Newton. Kita masukkanlah kat sini. Okay, ni memang betul lah. Arrow dia dah memang betul lah. Tak ada masalah. Okay, dekat member BD you nak pakai moment apa? Nak pakai moment ke ataupun nak pakai FY ke? Nak pakai FX dulu ke? Nak pakai apa? FY, FX je kot random. Okay, kalau you pakai FY, apa yang kamu akan dapat? Ada dua unknown sayang. FY, kalau you pakai FY equal to 0. Nilai kan 3924 ni kita ada. Tapi Dia pakai AY moment. memang tak boleh buat FY dengan FX dululah. You kena pakai moment dahulu. So kena pakai moment dekat kot. Moment dekat E. Kenapa dekat A? Kenapa tak kat B? Tanya je. Sebab tak tahu. Mana boleh tak tahu? Takkan tiba-tiba saya dapat ilham. Ada suara berbisik di telinga saya suruh kata seram lah. Suruh ambil point A. Mesti ada reason kamu pilih A. Sebab A dia ni. Bukan. Alah, tak pastilah. Tak pasti. Pastikan. Sekejap. Nanti ambil masa. Macam Allah, pandai pula ampun ni dengan masa. Okay. Sama je cerita macam sebelum-sebelum ni.
Kalau you ambil momen dekat B, you ada dua unknown AY dengan AX because daripada point B ke point A ni dia ada jarak untuk AX dia. So maksudnya both ni kena kira. So ada dua unknown, AY dengan AX tak sama. Tapi kalau you ambil point A, AY and AX tak perlu kira. The only left is BD. BD is one unknown. Sebab tu tadi saya tak letak BY dengan BX. Memang boleh kita letak BY dengan BX, tetapi kalau you letak BY dengan BX, you akan rasa memang benda tu tak boleh nak selesai. Tapi disebabkan kita tahu this is two force member, then you put the resultant. Jadi that's why kita ambil momen dekat A, kita akan dapat BD. Nanti dapat BD, settle dah D. Okay, so bila you kira BD, bolehlah cari FY untuk cari AY, FX to find AX. Masukkan dalam ni, masukkan dalam member ACE. So ini step yang ketiga, masukkan dalam member ACE. Ini kena buat Kalau kamu, sebab kita tak sempat nak tulis ni, tapi kalau kata kamu dengar je macam tu je, sekejap lagi nanti. Dalam semalam 1 jam, 2 jam satu contoh, 1 jam setengah. 2 jam juga, satu contoh. 1 jam 50. Satu contoh je. Lama tu. Lepas tu pusing. Okay. So, bila dah step yang ketiga ni, masukkan nilai AY, masukkan masukkan AX. Right. So, apa yang kamu nak cari? Okay. Lepas dah dapat, okay, nilai ni katalah. Okay. Nak pakai apa? Moment, FX, F1? Moment dekat mana? Moment dekat? A. Moment dekat? A. Ayam. Yes, ayam. Alah. Kalau you ambil momen dekat A untuk ACE ni, apa nilai yang kamu ada? EY tak tahu, EX tak tahu, CF pun tak tahu. Okay. Tu kena ambil momen dekat E. Momen dekat E untuk cari siapa? Untuk cari ni, CF. CF ataupun FC lah, sukatilah bunyi ni macam tu, tapi CF lah kat sini, CF. Okay, so bila dah dapat CF nanti masuk je lah FY, FX, dapatlah EX, EY, itu saja. Senang kan? Kena buat kalau tak nampak. Okay, hari ni memang lukis saja. Tak sempat, memang 1 jam tak sempat nak tulis semua untuk mesin ni sebab panjang dia punya cerita dia ni. Tapi at least gambar dia, inilah gambar dia. Then you can try to solve lah. Okay, saya dah bagi guideline dah. Okay, buat ni. Okay, ni kenapa nak ambil momen dekat A, macam mana. Okay, sebab yang lain tu kira-kira sama je macam biasa. Macam momen nak cari macam mana, clockwise counter clockwise sama je macam sebelum ni kita buat. Cuma kita kena make sure distance tu betul, angle dia betul. Kalau tak nanti jadi silap macam sebelum semalam lah. Distance salah copy maklumat. Okay. Ada apa-apa nak tanya? Nanti Nat bagi je lah nombor juga kat saya. Madam, kenapa? Madam, kalau kita pakai momen kat E, tak. Dah terjawab dah? Okay, dah. Dia tanya boleh jawab, okay. Naik lagi? Tak ada? Tak ada? Madam, yang FBD ABK tu kan dah cari momen dekat A. So dapat nanti sekali AX dengan AY lah kan? Maksudnya dekat momen ni kan, ABK ni kan? Dekat momen pula. Okay, maksudnya saya tak tulis. Okay, lepas tu kamu kira ni dulu. Lepas tu carilah FX. FY ni untuk cari siapa, yang ini untuk cari BD, ini untuk cari, saya tak tulis sebab saya assume korang dah boleh tulis lah sebab tak cukup masa ni. Ini apa nama, untuk cari AX, ini for finding AY, sebab kalau kita dah tahu BD boleh dapat ni. Macam tu je. Okay, so this is moment E, untuk cari siapa, untuk cari CF. Okay. Jadi lepas tu pakai je lah FX untuk cari EX. Kan sama pula ni, okay. Macam tu je lah FY.
sama dengan kosong kita guna untuk cari EY. Settle lah, habis. Itu je. Yang penting gambar dia kamu kena lukis dengan betul lah. Masa lukis gambar tu tolong jangan buat kesilapan lah. Kalau boleh Maksudnya guna moment boleh dapat FX file madam. guna Kalau momen dapat. Yelah sebab kalau kita buat moment A kan dapat FX dapat AX dengan AY. Lepas tu buat moment E dapat EX dengan EY. Apa? Momen A Dapat kira. tak faham. Kan. Tak apalah. Bukankah saya tulis kalau you buat momen dekat A dapat cari nilai BD? Yang itulah. Yelah dah dapat nilai BD nanti Baru masuk dalam ya betul. FX dapatlah AX nanti masukkan dalam ni dapatlah AY pula nanti. Macam itulah cerita dia, betul lah. Betul. Memang kena start dengan momen lah untuk cari nilai-nilai yang seterusnya. Okay. Okay, jangan malas kan, boleh try. Dah tunjuk dah jalan cerita, cuma kena kira je balik. Tak ada jawapan. Entahlah, saya pun tak tahu jawapan dia apa. Okay. Alright. Cuma nanti kalau kata you dah try nak comparekan dengan kawan-kawan, kau dapat berapa BD? Lepas tu kalau you rasa semua dapat jawapan yang sama tu betul lah tu. Sebab kecuali kalau you salah buat moment lah. Salah distance, salah macam tu kan. Okay. Dah 10.58 ni, ada apa-apa nak tanya? Tak ada. Tak ada. Tak ada, boleh try dululah. Ada gambar-gambar yang saya bagi tu, try lah draw everyday dia. Okay. Nanti saya bagi attendance dia. Semalam saya rasa saya lupa bagi attendance. Biasalah macam biasa. Okay. Thank you madam. Kod 10 kod lah. Izzat. Alright. Okay. Assalamualaikum. Thank you madam. Ya, welcome.